Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini aku nak beritahu kepada kamu semua beberapa sebab yang menyebabkan Najib kalah teruk dalam penghakiman Ketua Hakim Negara dalam perbicaraannya kemarin. Aku nak kongsikan dengan kamu apa sebenarnya yang berlaku di bilik bicara, kamar bicara, yang menyebabkan Najib kena habis atau dapat tamparan berganda dalam perbicaraan kemarin. Sebelum kita teruskan isu ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda untuk memberikan pendapat Anda. Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Okey, jom. Aku nak kongsi dengan kamu dalam beberapa minit ini. Aku nak beritahu kamu, inilah sebabnya Najib dapat tamparan berganda hasil daripada perbicaraan rayuan terakhir Najib di Mahkamah Persekutuan kemarin. Walaupun beberapa pihak tampil menyatakan ketidakpuasan hati mereka daripada keputusan yang diumumkan itu, termasuklah Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, begitu juga dengan Zahid Hamidi yang telah mengajak akar umbi UMNO untuk bersolidariti. Tetapi keputusan Ketua Hakim Negara ini nampak mudah untuk difahami. Sebenarnya amat mudah difahami, tidak berbengkok-bengkok, dia direct to the point. Walau bagaimanapun, ketika dalam konten saya sebelum ini yang mengatakan bahawa Zahid Hamidi mengajak akar umbi UMNO untuk bersolidariti untuk memberi sokongan kepada Najib Razak Bosku supaya dapat bersolidariti, dalam komen netizen mereka mengatakan, buat apa nak bersolidariti kepada Najib Razak Bosku yang sudah terang-terangan mempunyai isu kesalahannya dan telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta, kata netizen. Mahkamah netizen mengatakan bahawa buat apa nak sokong, buat apa nak solidariti kepada Najib, lebih baik bersolidariti kepada orang miskin yang ada di Malaysia. Lebih baik bersolidariti kepada tentera-tentera diraja Malaysia, tentera laut diraja Malaysia yang selama ini sudah bermati-matian, berkorban, bahkan bersabung nyawa mempertahankan kedaulatan negara, tetapi akhirnya kapal yang mereka sepatutnya dapat untuk dapat mempertahankan pertahanan dan kedaulatan negara tak siap-siap lagi. Itu komen netizen. Mereka kata lebih baik bersolidariti kepada tentera laut diraja Malaysia yang selama ini tak dapat kapal yang diimpikan. Juga kepada pesara-pesara tentera, kata mereka. Walau bagaimanapun, isu yang hangat pada petang ini yang aku nak kongsi terus dengan kamu ialah, ini dia dasar penghakiman di sebalik tamparan berganda kepada Najib. Dengan kata mudah atau dalam bahasa sehari-hari kita, inilah sebabnya Ketua Hakim Negara memberi tamparan berganda kepada Najib kala 2 kali dalam rayuannya kemarin. Semalam Mahkamah Persekutuan memberikan tamparan berganda kepada Najib atas dengan menolak 2 permohonannya berkaitan kes rasuah SRC internasional berjumlah RM42 juta. Sementara Najib berkata dia terkejut dan sangat kecewa. Alasan ringkas yang dikeluarkan mahkamah semalam memberikan persepsi bagaimana penolakan itu dibuat. Ketika Najib berkata dia terkejut dan sangat kecewa, sebenarnya rakyat pun banyak juga yang kecewa dan terkejut, bukan kerana mendengar keputusan hakim, tetapi kerana Najib sengaja menangguh-nangguhkan, memanjang-manjangkan lagi perbicaraannya, dan seperti yang dikatakan oleh Ketua Hakim, kalau ditangguh dan dipanjangkan lagi tempo perbicaraan Najib, ini akan menyebabkan ramai orang akan terabai, terutamanya perbicaraan-perbicaraan yang lain yang terpaksa terkorban gara-gara Najib. Bukan Najib yang terkecewa,
Tapi tak apalah, biarlah Najib terkejut dan kecewa itu. Sangat kecewa. Permohonan pertama Najib adalah untuk mengemukakan bukti baru untuk kes itu. Najib dan peguamnya mendakwa, bukti itu menunjukkan Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ada konflik kepentingan. Ia berkenan Nazlan yang pernah menjadi peguam kepada Maybank ketika SRC Internasional membuat pinjaman daripada bank itu. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bagaimanapun mendapati bukti tersebut gagal menunjukkan ada sebarang kesalahan. Kami kemudian mendapati tiada perkaitan antara pekerjaan Hakim Nazlan sebelumnya dengan Maybank dengan pendakwaan terhadap pemohon sehingga membayangkan ada konflik kepentingan menurut Hakim dalam penjelasan penghakiman yang ditulis dalam bahasa Inggris. Sementara itu, mahkamah juga menolak permohonan peguam Najib untuk menangguhkan pendengaran rayuan utama selama 3 ke 4 bulan antaranya kerana mereka selaku pasukan peguam baru memerlukan masa yang cukup untuk menyediakan hujah. Pada 26 Julai, Najib menggugurkan pasukan peguam diketuai Muhammad Safi Abdullah dan melantik Ms. Zaid Ibrahim Suflan TH Liu and Partners untuk mewakilinya. Mahkamah mengakui Najib ada hak untuk menukar peguamnya, namun menjelaskan mereka tidak memberi alasan tidak bersedia untuk pendengaran. Melantik peguam baru adalah haknya untuk berbuat demikian, tetapi dia tidak boleh selepas membuat keputusan itu mengatakan peguam barunya tidak bersedia untuk meneruskan kes dengan pendengaran rayuan, kata panel hakim lagi. Peguam baru juga setelah menerima arahan untuk mewakilinya tidak berhak untuk berkata mereka perlu lebih masa untuk bersedia. Tahu sepenuhnya yang tarikh telah ditetapkan awal. Kerata mereka perlu lebih bersedia awal kerana mereka sudah tahu sepatutnya tarikh yang telah ditetapkan lebih awal, kata panel hakim itu lagi. Dasar perhakiman penuh bagi kedua-dua keputusan boleh dibaca di dalam portal Malaysia Kini. Penolakan permohonan menangguhkan pendengaran Najib. Itulah dia sebab utama panel 5 panel hakim di Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib, memberi tamparan berganda kepada Najib. Aku harap semua orang yang menonton video ini dapat share video ini supaya semua orang yang menonton, yang menyokong ataupun tak puas hati dengan keputusan mahkamah, tahu keputusannya melalui video ini. Keputusannya sudah diberitahu. Itulah mudah difahami keputusan mahkamah ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.